Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Bicara Diari dan Rawat ataupun lebih familiar kepada anda Bicara DR ataupun Bicara Doktor, yang kita bicarakan soal-soal kesihatan awam dan juga apa kepentingannya kepada anda untuk kita memberi makluman penting apa yang berlaku dalam dunia dan juga apa juga penyakit dan juga apa yang kita sambut sepanjang tahun dan juga yang telah ditetapkan oleh Badan Kesihatan Sedunia. Dan semalam apa yang kita kongsikan kepada anda 3 Mac 2021 merupakan sambutan Hari Pendengaran Sedunia. Sebelum saya bergerak lebih jauh kepada topik yang kita ingin bincangkan hari ini berkaitan dengan Hari Pendengaran Sedunia, ingin kita kongsikan kepada anda data terkini perkembangan COVID-19 di Malaysia setakat 4 Mac 2021. Seperti mana anda dapat saksikan di kaca TV, kes yang dilaporkan hari ini adalah sebanyak 2,063 kes, di mana melibatkan 2,054 adalah kes tempatan yang merupakan jangkitan dalam negara dan juga 9 kes import mendapat jangkitan di luar negara. Dan perlu kita beri perhatian kepada angka hijau itu, iaitu kes sembuh baharu, iaitu 2,922. Ini merupakan angka yang cukup steady, kalau kita boleh katakan 4 angka berturut-turut dalam tempoh yang agak panjang, dan jumlah kes aktif kalau dapat kita lihat juga semakin mencatatkan penurunan dan hari ini mencatatkan 23,161 kes aktif yang dilaporkan dan juga terdapat 5 kematian baharu yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita doakan supaya angka ini terus turun dan juga kalau kita dapat lihat Selangor masih lagi mencatatkan kes tinggi sekitar 630 kes, diikuti Pulau Pinang 337 dan juga Johor 255. Ini adalah angka-angka yang menunjukkan bilangan tertinggi di setiap negeri yang saya nyatakan tadi. Dan juga kita ingin maklumkan kepada anda beberapa makluman berkenaan dengan sidang media Perintah Kawalan Pergerakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkenaan dengan perjalanan rentas daerah yang dibenarkan mulai tengah malam ini, iaitu esok 5 Mac 2021. Namun perjalanan rentas negeri masih lagi tidak dibenarkan dan juga dapat saksikan di sini adalah berkenaan dengan pergerakan untuk ke wilayah Persekutuan Labuan. Ada SOP tertentu yang anda perlu patuhi dan juga anda perlu ikuti bagi mengelakkan sebarang masalah dalam perjalanan anda dan hanya perjalanan yang penting sahaja dan juga mendapat kebenaran polis diraja Malaysia. Baik, seperti saya maklumkan kepada anda tadi berkenaan dengan Hari Pendengaran Sedunia, seperti saya maklumkan tadi 3/3 2021 dan juga merupakan sambutan setiap tahun. Kenapa sebenarnya 3 itu dipilih sebagai Hari Pendengaran Sedunia? Dan kalau saya tidak membuat bicara DR, sudah tentu saya mungkin tidak tahu kenapakah dan juga simbolik daripada 3/3 2021, kerana 3 itu merupakan lambang sepasang telinga. Itu kita akan tanya doktor pakar kita dan doktor sudah pun bersedia. Saya boleh ke set utama hari ini. Kita akan bersama dengan Dr. Ahmad Kushairi Khalid, pakar orto. Saya kena sebut berhati-hati nama ini kerana ia merupakan satu nama yang penting, merupakan pakar otorinolaryngologi UiTM Specialist Private Specialist Center ataupun kita panggil sebagai UPSI. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah. Lulus saya sebut nama tadi? Lulus. Nama itu saya memerlukan pemahaman dan juga pendengaran selama 2 hari, tapi saya tidak mengalami masalah pendengaran kerana ia merupakan satu istilah penting untuk kita bercakap berkenaan dengan pakar telinga ataupun lebih common untuk kita adalah perkataan ENT, ya, nose and throat, ataupun sekarang kita panggil sebagai pakar hidung, telinga, tekak dan juga leher. Semua di bahagian atas kepala adalah merupakan kepakaran mereka. Namun sebelum saya bicara lanjut bersama dengan Doktor Pakar hari ini, kita saksikan dulu 6 fakta berkenaan dengan Hari Pendengaran Sedunia. Saksikan.
Baik, itu dia 6 fakta bersempena dengan Hari Pendengaran Sedunia. Saya tidak pasti kenapa penerbit memilih lagu yang agak-agak jiwang sikit malam ini. Mungkin itu fungsi telinga untuk kita dengar muzik-muzik yang mendamaikan dan sebagainya. Baik, kita melihat kepada 6 fakta berkenaan dengan Hari Pendengaran Sedunia dan juga khususnya berkaitan dengan organ yang penting ada di kiri dan juga kanan kita ni adalah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita mendengar apa yang berada di sekeliling kita dan sebagainya. Pentingnya penjagaan telinga dan juga apa semua yang berkaitan dengan telinga yang kita ingin katakan. Namun doktor, kalau bercakap tentang Hari Pendengaran Sedunia ini, kalau saya membuat pembacaan, baru saya sedar bahawa sebenarnya ramai yang mengalami masalah pendengaran. Sama ada di tahap kritikal, tahap sederhana ataupun tahap biasa. Dan juga ramai juga yang tidak mahu mengaku yang mereka sebenarnya ada masalah telinga. Namun soalan pertama yang saya ingin tanyakan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan masalah pendengaran ni, Doktor? Okey, terima kasih Hafiz di atas soalan tu. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kerana menjemput saya dalam program Bicara Doktor pada malam ini sempena sambutan Hari Pendengaran Sedunia. Jadi berbalik kepada apa yang Hafiz tanya tu, telinga ini merupakan satu organ seperti yang kita tahu. Jadi organ telinga ni dicipta untuk melakukan pelbagai fungsi kepada manusia. Pertamanya tentulah pendengaran. Selain pendengaran juga, telinga terlibat dalam proses keseimbangan badan, dan juga telinga juga boleh mengawal tentang koordinasi ataupun kita boleh tahu di mana posisi kita dengan adanya rongga telinga ataupun organ telinga ini. Jadi ketiga-tiga fungsi ini wujud dengan adanya organ telinga pada badan manusia lah. Sering kita dengar tentang masalah pendengaran sudah tentu, akan tetapi telinga ni satu organ yang besar dan dia boleh dibahagi kepada 3 bahagian. Okey. Ya, telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Jadi bila kita cerita tentang masalah pendengaran tu, dia boleh terjadi kepada mana-mana satu bahagian tersebut. Nombor 1. Nombor 2, masalah pendengaran juga berbeza-beza di antara budak-budak, bayi contohnya yang baru lahir, kanak-kanak dan orang dewasa dan juga orang tua. Masalah-masalah pendengaran mereka puncanya berbeza. Tempat di mana ada masalah dalam telinga pun berbeza, hatta rawatannya pun berbeza mengenai masalah pendengaran dalam setiap golongan tersebut. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh ini, saya tanyakan kenapa sebenarnya kalau kita mempunyai masalah telinga dan sebagainya, kenapa perlu dirujuk kepada ENT, ear, nose, throat, dan saya difahamkan juga di bahagian leher juga. Kalau kita melihat kepada organ telinganya berada di sini, kenapa ia diletakkan di bawah satu department lah, kita boleh katakan ENT itu? Kenapa hubung kaitnya antara organ telinga dan juga bahagian-bahagian lain? Sebab susah nak sebut ENT Rino tu. Okey, soalan yang sangat baik sebab satunya susah and kadang-kadang orang keliru. Telinga, hidung, tekak ni kenapa dia sekali ada kait ke? Sebenarnya memang ada kaitan di antara telinga, hidung dan tekak ini, dan sebab itulah dia diletakkan di bawah satu kepakaran. Kerana masalah telinga boleh berhubung dengan hidung. Dia ada satu tube dekat telinga ni yang menghubungkan hidung ke telinga tengah. Jadi tube ni lah di mana bila kita naik kapal terbang contohnya, kita menguap kan, dia bagi kita makan makanan, menelan. Pergerakan menelan, menguap ni akan membuka tube tu suddenly ataupun tiba-tiba kita rasa telinga kita terbuka. Walaupun pergerakan kita adalah pergerakan mulut ataupun hidung. Jadi di sini kaitannya telinga dengan organ lain seperti hidung dan mulut. Selain itu juga masalah telinga yang lain seperti jangkitan kuman ataupun ketumbuhan yang ada dalam telinga boleh merebak ke bahagian leher. Sebab itu kadang-kadang kalau orang yang ada kanser telinga, mereka boleh juga ada bengkak di leher. Dan inilah hubung kait telinga dengan organ-organ yang berdekatan dengannya, iaitu hidung, tekak, leher dan sebagainya. Pentingnya sebab saya pasti ianya memang merumitkan kepada kita sebagai orang awam untuk memahami setiap kaitannya antara telinga, hidung, tekak dan sebagainya. Baik, kalau kita bercakap fokusnya adalah berkenaan dengan telinga, kita ingin tahu juga gejala-gejala awal dan juga gejala-gejala secara kita boleh lihat secara fizikal kita dan juga kita rasa. Apa sebenarnya gejala yang saya boleh tahu yang sebenarnya saya ada masalah pendengaran dan juga masalah telinga ini sendiri? Okey, itu soalan yang baik dan juga itu soalan yang terlalu luas untuk saya kupas. Sudah tentu apabila seseorang itu ada masalah kurang dengar ini, dia bergantung kepada umur
seseorang tersebut. Contohnya, apabila seorang kanak-kanak itu tidak boleh bertutur ataupun tidak boleh memberikan kata yang pertama atau kedua apabila umurnya lebih pada 1 tahun. Dia tak boleh berbahasa, walaupun dia tak ada komplain telinga, kita kena peka bahawa mungkin dia ada masalah pendengaran. Sebab tu dia tak boleh nak belajar mendengar dan tak boleh ikut orang bercakap. Jadi kalau kanak-kanak yang umurnya setahun kurang, setahun, 2 tahun, kalau tak boleh bercakap, mungkin kita kena cek pendengaran dia. Ini berbeza dengan seorang murid di sekolah umurnya 12 tahun. Cikgunya kata dia tak boleh nak dengar arahan. Dan dia pun boleh komplain dekat mak ayah. Dia kata, saya kurang dengar lah ma, saya kena duduk depan. Kalau tak, saya duduk belakang, saya tertinggal dalam kelas. Itu adalah komplain untuk kanak-kanak umur tersebut. Bagi orang dewasa pula, mereka sememangnya tahu ataupun peka tentang masalah dan mereka seringkali komplain lah tentang tak boleh dengar, tak boleh dengar jelas dan sebagainya. Selain daripada faktor umur yang menyebabkan cara mereka komplain itu berbeza, aktiviti pekerjaan juga memainkan peranan. Sebagai contoh, macam pekerjaan yang sering terdedah pada bunyi yang bising. Polis contohnya, ataupun orang yang bekerja di terminal lapangan terbang yang selalu terdedah pada kilang, terdedah pada bunyi yang tinggi, seringkali datang dengan masalah pendengaran dan sebagainya. Macam saya lah ni pakai earphone ni, tapi ini penting jugalah untuk saya mendengar arahan dari semasa ke semasa. Baik, kalau kita bergerak daripada setiap peringkat umur, kalau kita melihat kepada usia kanak-kanak ataupun bayi yang baru lahir itu, kita khawatir ibu-ibu muda ni selalunya kalau dapat anak ini, mereka kadang-kadang risau anak di usia tertentu tak dapat dengar lagi, tak dapat melihat ataupun mendengar instruction ataupun arahan daripada ibu bapa. Sebenarnya kalau untuk usia bayi itu, sebenarnya umur berapa yang sebenarnya mereka boleh mendengar secara normal dan juga sekurang-kurangnya dapat mendengar arahan ataupun gerak-geri ibu bapa mereka? Okey. Sebenarnya apabila seseorang bayi itu lahir, memang kita susah nak tahu bayi ni ada dengar ke atau tak dengar. Sebab tu di Malaysia ni sekarang kita sudah ada Universal Hearing Screening Program ataupun kita panggil program untuk kita saring pendengaran bayi yang baru lahir. Ada satu ujian yang kita boleh buat kepada semua bayi yang lahir, terutamanya di hospital kerajaan dan juga ditawarkan di hospital swasta untuk kita saring pendengaran mereka. Hari pertama, hari kedua kita dah boleh buat. Tapi kadang-kadang dia baru sangat ni, kadang-kadang ada tahi telinga ataupun ada benda-benda cecair daripada lahir itu melekat, kita tak boleh buat lagi. Mungkin seminggu lepas tu baru kita screen untuk pendengaran tersebut. Dan daripada situ baru kita tahu sama ada saringan itu lulus atau gagal. Dan jikala gagal, maka ada seterus rawatan susulan yang harus dibuat, ujian pendengaran yang lebih khusus untuk tahu jenis masalah pendengaran tersebut. Ya, saya pernah melihat seorang bayi juga mempunyai satu, kita panggil satu cair yang mengalir keluar. Adakah itu petanda bayi itu ada masalah pendengaran atau masalah telinga, atau itu satu perkara yang biasa dialami oleh bayi, terutamanya dalam demam misalnya? Ya, soalan yang macam kalau ada nanah kan, ada cecair keluar, sakit telinga ni, dia lebih common ataupun dia lebih biasa terjadi kepada seseorang itu berbanding dengan hanya masalah pendengaran saja. Masalah pendengaran ni untuk kanak-kanak ataupun orang yang bayi yang baru membesar ataupun budak-budak sekolah tadika ataupun sekolah rendah jarang berbanding dengan masalah telinga bernanah. Tetapi apabila seseorang itu ada telinga bernanah, mereka akan ada masalah kurang dengar juga. Sebab bila kita cerita tentang masalah kurang dengar ni, kita kena tahu adakah sebelah telinga, dua belah telinga, adakah tahap keterukan dia ringan, sederhana, berat, sangat teruk. Jadi kerana perbezaan masalah kurang dengar ini, dia boleh present ataupun komplainnya berbeza. Sebagai contoh, seseorang yang hanya hilang pendengaran sebelah, dia masih boleh dengar dan mungkin dia tak perasan pun dia tak dengar. Cumanya bila ada satu bunyi yang dia tak nampak, mungkin sukar bagi dia untuk mengenal pasti lokasi bunyi tersebut datang. Tapi dia masih boleh dengar. Kalau orang tu tak ada pendengaran dua-dua, itu memang dia akan komplain tak boleh dengar. Ataupun bila kita tengok seseorang tu, dia kata dia boleh dengar, tapi bila kita buat ujian pendengaran, dia sebenarnya tak dengar sebab frekuensi percakapan dia normal.
Tapi frekuensi tinggi, contohnya bunyi bising, bunyi kereta, letupan dan sebagainya, dia tak dengar. Dia miss. So, dia pun ada masalah kurang pendengaran. Tapi mungkin dia tak perasan sebab frekuensi percakapan dia normal. Jadi, setiap tahap keterukan, sebelah atau dua belah telinga, umur, semuanya menyebabkan kita komplain pasal masalah kurang dengar ni berbeza. Penting bila doktor menjelaskan berkenaan dengan stage ataupun tahap pendengaran itu, pasti ramai juga yang risau. Kadang-kadang ramai-ramai ni mungkin tak dengar ataupun buat-buat tak dengar, itu masalah juga doktor. Itu masalah. Saya selalu tengok banyak pakcik-pakcik ni dimarahi oleh isteri lah. Dia katanya tak dengar. Tapi memang orang tu tak dengar. Orang tu ni banyak itu penting penerangannya. Dan juga kita bercakap berkenaan dengan perkara ini. Kembali selepas ini kita akan tunjukkan kepada anda gambar-gambar dan juga perkara yang sebenarnya berlaku kepada telinga kita yang juga sudah pun dirawat oleh doktor. Tapi jangan ke mana-mana, kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini dalam Bicara DR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? The National COVID-19 Immunization Program will be rolled out soon. To those eligible, I urge you to register and get vaccinated according to the schedule given. Getting vaccinated is very important to achieve herd immunity while preventing the pandemic from spreading further. For more information on the vaccination registration, you may refer to your My Sejahtera application. Let us protect our beloved nation together from COVID-19 by getting vaccinated. Lindung diri, lindung semua. Antara isu yang saya lihat adalah mereka akan meminta syarikat-syarikat yang membawa pekerja-pekerja ini untuk bertanggungjawab untuk memastikan golongan-golongan ini juga terlibat. Kerana kita tidak boleh mengabaikan golongan ini sebab dia berada di Malaysia. Maka bila dia berada di Malaysia, dia menjadi adalah population yang mungkin akan menjadi pembawa kemudian hari. Jadi kita perlu memastikan bahawa perlindungan itu menyeluruh. Dia tidak boleh targeted. Maka untuk memastikan stop jangkitan, maka kita kena pastikan semua yang berada pada sesuatu kawasan itu mendapat perlindungan yang penuh. Vaksinasi adalah langkah pencegahan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Vaksin perlu melalui 2 peringkat kajian sebelum diluluskan penggunaannya. Pertama, kajian praklinikal vaksin di peringkat makmal merangkumi ujian sel kultur dan haiwan. Manakala peringkat kedua, kajian klinikal vaksin yang membabitkan manusia dan merangkumi 3 fasa. Fasa pertama, kajian membabitkan puluhan sukarelawan untuk mengetahui kesan tidak balas dan keselamatan vaksin peringkat awal. Kedua, kajian terhadap ratusan sukarelawan untuk mengetahui tahap keselamatan secara mendalam serta keperluan dos vaksin. Dan fasa ketiga, kajian melibatkan ribuan sukarelawan untuk mengetahui kesan sampingan yang jarang berlaku serta tahap keberkesanan vaksin. Bagi kelulusan vaksin, pihak berkuasa regulatory farmasi negara akan meneliti keputusan kajian klinikal sebelum vaksin diluluskan. Baik, pertama kembali dalam Bicara DR, masih bercakap berkenaan dengan pendengaran dan juga organ telinga, dan juga ada di atas meja ini sudah pun tersedia satu model telinga untuk kita jelaskan kepada anda dengan lebih jelas bagaimanakah jangkitan ataupun perkara-perkara yang tidak baik boleh menyebabkan kepada sakit telinga ataupun menjadi punca kepada masalah pendengaran. Saya fikir doktor sudah pun bersedia untuk kita pergi satu persatu kepada dalaman organ, sebab sebelum ni kita hanya lihat cuping telinga saja. Ya, dalam ni kita tak pernah tengok lagi macam mana. Betul. Jadi inilah model telinga. Saya tak tahu kamera boleh nampak ke tak, tapi apa yang kita boleh
tengok daripada manikin ini, seperti yang kita lihat, telinga ni dia bermula daripada cuping telinga kita di luar ni. Ini adalah telinga luar. Telinga luar ni ada cuping dan bentuk dia macam corong. Dan fungsi corong ni boleh mengumpul bunyi yang datang daripada pelbagai sumber. Dan bunyi dia adalah satu tenaga dalam bentuk getaran. Okey. Jadi getaran tersebut akan terkumpul dan masuk ke corong sebelum pergi ke terowong telinga ini. Okey. Dan terowong telinga ini masih lagi dalam kategori telinga luar. Sampailah dia menggetarkan gegendang telinga. Tadi Hafiz tanya, gegendang telinga ni konsepnya macam speaker, lebih kurang. Sebab dia akan bergetar, dan apabila getaran telinga ni bergetar dan bermulanya telinga tengah punya fungsi. So telinga luar tadi habis daripada corong sampai ke gegendang. Okey. Gegendang bergetar, dia getarkan tulang-tulang kecil dalam telinga ni sampai ke telinga dalam, itu semua telinga tengah. Dan bila dia pergi ke koklea, dia pergi kepada semicircular canal ni ataupun telinga dalam ni, itu dah bermulanya telinga dalam. Dan selalunya telinga luar, telinga tengah, dia bawa bunyi itu dalam bentuk getaran atau vibration. Apabila dia masuk ke telinga dalam, dia akan tukar kepada elektrik ataupun nerve yang akan transfer bunyi tersebut ke otak untuk ditafsir. Jadi kalau dah pergi telinga dalam ni, getarannya dah ditukar kepada bentuk impuls. I see. Jadi dia melalui saraf ni. Dia akan pergi ke otak lah. Getaran itu bergantung kepada kekuatan bunyi. Kekuatan bunyi, dan bunyi ni sendiri adalah tenaga. Ataupun iyalah, dia adalah tenaga dalam bentuk vibration ataupun getaran. So kalau kita lihat kat sini, gegendang ini secara bentuk modelnya di sini, dan juga kalau kita dapat lihat ya, kita disediakan juga kepada anda slide-slide tertentu untuk kita melihat proses-proses rawatan kepada mereka yang punya masalah sakit telinga. Kerana kita tidak dapat bayangkan sebenarnya doktor, gegendang ini rupa apa sebenarnya kalau kita ingin boleh gambarkan kepada orang ramai. Gegendang ini adalah dia adalah membran. Ataupun membran yang ada 3 lapisan. Membran ni adalah membran yang dicipta untuk memudahkan getaran apabila menerima getaran bunyi tersebutlah. Jadi apabila kita cerita tentang ni gegendang ni, kalau ikut model ni macam inilah. Dia telinga tengah ni, dan dia boleh bergetar, dan apabila dia bergetar tu, dia akan getarkan tulang-tulang kecil dalam telinga tengah tersebut. Jadi contoh yang saya akan tunjuk nanti tentang video-video masalah dalam telinga tengah, dia banyak melibatkan gegendang. Masalah kurang dengar untuk budak-budak banyak melibatkan gegendang. Untuk orang yang remaja, orang dewasa juga banyak melibatkan gegendang. Tapi apabila kita cerita tentang masalah pendengaran orang tua yang selalu pakai hearing aid tu, dia menyebabkan saraf. Ini adalah 2 benda yang berbezalah. Jadi untuk masalah contoh masalah kurang dengar disebabkan oleh contoh ada air dalam telinga tengah. Ada orang tu selalu sesema, banyak sangat hingus, hidung sumbat, dia boleh pergi ke telinga. Sebab saya cerita tadi, telinga dan hidung ada tiub hubung kan. Kalau hidung selalu sumbat, telinga cecair tersebut boleh terkumpul di telinga. Dan apabila dia terkumpul di telinga tengah ini, dia tak ada tempat nak keluar. Sebab hidung sumbat, dia tak boleh keluar ikut hidung, dia akan terkumpul kat situ. Jadi di situlah di mana ada rawatan untuk keluarkan cecair ini. Dan sudah tentunya bila ada cecair ini, orang tu takkan boleh dengar. Dan tahap pendengaran dia mungkin ringan ke sederhana. Bukanlah tak boleh dengar terus. Ringan dan ke sederhana. Ada dia boleh dia mungkin macam 2 kali dia tangkap. Kalau cikgu pun dia duduk tengah, depan, belakang sikit dia tak dengar, tapi duduk depan boleh dengar. Sebab tahapnya begitu. Jadi dalam video ni juga saya rasa nanti boleh play. Kita boleh tunjuk macam mana kita keluarkan cecair tersebut, kita letak tiub untuk pastikan cecair itu tak berkumpul. Ada juga masalah lain, contohnya gegendang bocor. Orang selalu korek telinga kan, guna cotton bud, guna kayu apa kan. Kita tak tahu dalam mana kita pergi, tiba-tiba dah ada berdarah. Itu disebabkan oleh gegendang bocor. Kita ingat nak korek telinga kan. Apabila gegendang bocor juga, dia tak boleh nak bergetar. Because bunyi itu tak boleh nak getarkan. Dia akan lalu kot lubang yang bocor tu. Jadi dia tak bergetar. Itu juga menyebabkan masalah kurang dengar. Kita saksikan dulu video yang doktor katakan tadi berkenaan dengan gegendang dan juga lebihan air dalam tiga, bagaimana sebenarnya ianya berlaku, dan kita saksikan dulu video ini. Orang pesakit saya, di mana dia cakap dia korek-korek telinga, lepas tu ada darah dan tak dengar. Dia pergi klinik
biasa mungkin tak ada teknologi kamera ni, tapi kita boleh lihat tu di gegendangnya ada 2 bocor. Ada 2 lubang dan apabila ini terjadi, kita haruslah menampal balik lubang tersebut untuk bagi dia boleh getah balik. Tapi kita punya tampalan manusia dengan ciptaan Tuhan ni lain. Tuhan cipta 3 layer, 3 lapisan. Kita boleh tampal pun paling elok pun 1 lapisan saja lekat. Tapi kualiti nak cakap 100% macam original tu susah, tapi pendengaran dia insya-Allah akan balik kepada normal. Ini gambar 2 bocoran kepada gegendang telinga. Ini 2 bocoran. Akibat cotton bud ataupun suka korek telinga. Sebab kita tak nampak jauh mana kita pergi dan ni telah bocor lah. Dan ada gambar selepasnya adalah saya rasa 6 minggu selepas tampalan. Tengok, yang putih-putih tu adalah parut kita tampal. Tapi yang penting dia tutup. So mandi air pun tak boleh masuk ke dalam, pendengaran pun balik pada normal dan insya-Allah dia boleh pendengaran dia akan better lah dengan tampalan tersebut. Bila doktor menyebut tentang kaedah mengorek telinga menggunakan cotton bud dan sebagainya, itu menjadi perbualan juga dalam kalangan kita semua. Betul. Sebab ramai yang cakap menggunakan cotton bud itu bahaya dan juga ada alat yang seperti besi untuk menarik tarik telinga itu juga ada kaedahnya tertentu. Tapi ada perdebatan antara dua itu. Mana sebenarnya kita nak ikut ni, doktor? Ini memang satu topik yang semua orang selalu tanya kita sebab rakyat Malaysia ni suka sangat korek telinga. Kan lepas mandi tabiat dia mula-mula, doktor saya garu kat luar ni je. Tapi sedap pula masuk dalam. Itu selalu ayat dia. Tapi kalau tanya kita lah kan, pakar, saya rasa semua pakar telinga pun memang tak setuju dengan tabiat korek telinga ni. Pertamanya sebab kita tak tahu sejauh mana kita pergi ke dalam. Dan cotton bud tu sendiri dicipta untuk membersihkan cuping telinga saja bayi. Cuping telinga bayi itulah dicipta cotton bud tu. Tapi kita ni bila guna tu sedap, kita pergi korek dengan cotton bud. Jadi kadang-kadang bila kita nampak dekat cotton bud tu, ni tarik telinga aku keluarkan ni. Tapi sebenarnya itu adalah sikit saja. Yang banyaknya kita tolak ke dalam. Kan? Kita tolak ke dalam dan lama-lama tarik telinga tu boleh berkumpul di dalam terowong tersebut. Nombor 2, kalau kita masuk ke dalam sangat boleh bocor seperti video yang saya tunjuk tadi. Sama juga konsep dengan besi tu. Sebab kita tak tahu dan kita membuat tanpa nampak tempat tersebut. Jadi untuk korek telinga memang kita tak galakkan, tapi kita akan ada cecair untuk kita bagi untuk cairkan tarik telinga, dan telinga ni mempunyai fungsi sendiri untuk keluarkan cecair-cecair tersebut ataupun tarik telinga tersebut. Pastinya ini satu ilmu baru dan juga dapat saksikan di kaca TV inilah rupanya di dalam telinga kita satu organ yang cukup berharga untuk kita mendengar apa saja perbualan yang kita katakan. Tadi kita bercakap berkenaan dengan gejala dan juga kita sudah memahami organ telinga ini, dan juga kita ingin tahu apakah menjadi punca kepada sakit telinga ini ataupun menjadi punca kepada masalah pendengaran. Kerana saya tahu doktor sudah sebut berkenaan dengan tarik telinga dan juga saya difahamkan juga disebabkan oleh eczema dan juga kita ingin faham berkenaan dengan perkara itu. Namun doktor, saya gantung dulu soalan itu. Kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Bicara DR. Musim COVID-19 ini, Mira pun tak terkecuali daripada patuh arahan kerajaan. Misalnya, kerja dari rumah. Dan yang paling penting, jaga kesihatan. Manfaatkan ruang, lakukan senaman ringkas di rumah. Contohnya, ikuti senaman secara maya dan boleh hirup udara segar di depan rumah. Jangan lupa, amalkan 3W, wash, wear and worn. Dan elakkan 3S, kawasan sempit, tempat sesak dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan anda dan jaga kesihatan. Sama-sama, kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Realistiknya, program vaksinasi ini dijangka berjalan secara berperingkat sehinggalah tempoh keseluruhan selama 12 bulan. Ini bermakna kumpulan pertama yang dijangka menerima vaksin ini adalah pada awal Mac dan mendapat meliputi lebih daripada 80% atau hampir 27 juta penduduk Malaysia menjelang suku pertama tahun 2022. Mengambil kira situasi semasa, kerajaan akan menambah lebih daripada 3,500 anggota kesihatan
yang mula bertugas pada hujung bulan ini dengan peruntukan tambahan 150 juta ringgit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan dilaksanakan tidak lama lagi. Saya berharap kepada anda semua yang layak supaya mendaftar dan mendapatkan suntikan vaksin masing-masing seperti yang dijadualkan. Vaksinasi ini amat penting untuk kita semua bagi membentuk imuniti berkelompok dan secara langsung membendung pandemik ini daripada terus merebak. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pendaftaran vaksinasi, anda boleh merujuk aplikasi MySejahtera masing-masing. Marilah bersama-sama kita melindungi negara kita yang kita cintai ini daripada COVID-19 dengan mengambil suntikan vaksin. Lindung diri, lindung semua. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. 30 minit sudah pun berlalu. Kita bercakap berkenaan dengan masalah pendengaran seperti dengan Hari Pendengaran Sedunia dan juga banyak kita bercakap tentang telinga dan juga apakah gejala dan juga apakah yang menyebabkan jangkitan dan sebagainya seperti yang anda dapat saksikan. Kita panggil sebagai model ini ataupun mannequin, is it? Mannequin yang kita panggil ini untuk gambaran yang lebih jelas. Namun doktor, kalau kita bercakap berkenaan dengan punca-punca sakit telinga ini, doktor dah menyebut berkenaan dengan tahi telinga dan juga saya difahamkan ada berkenaan dengan eczema. Saya cuba kaitkan antara eczema dan juga masalah pendengaran. Bagaimana ianya boleh berlaku, doktor? Okey, jadi saya terangkan sekali lagi, telinga luar yang kita ada ni dilapisi oleh kulit yang sama dengan kulit badan kita. Tapi dia daripada cuping sampai ke terowong, mungkin 2/3 daripada terowong tersebut. Kulit lapisannya sama dengan kulit luar. Apabila ni cuping sampai ke 2/3 terowong dalam ni, kulitnya sama dengan kulit luar. Jadi apabila orang itu ada eczema, dia boleh juga terjadi dalam kawasan tersebut. Jadi apabila dia terjadi kepada terowong telinga, satu dia gatal lah. Kan? Bila gatal ni kita nak garu ataupun kadang-kadang gatal ni boleh menyebabkan jangkitan kuman pada kulit tersebut. Bila ada jangkitan kuman pada kulit tersebut, dia boleh menyebabkan kurang dengar juga. Kan? Dan eczema ni dia berkait rapat, tadi kita cerita juga dengan asma. Dia berkait rapat dengan alergik pada hidung, alergik rhinitis. Tiga-tiga ni adik-beradik yang sama dan selalunya eczema pada telinga dia boleh efek ataupun menyebabkan masalah pada telinga luar. Itu tadi. Okey, itu berkenaan dengan penyakit-penyakit eczema dan sebagainya. Kalau kita melihat kepada gaya hidup seseorang, misalnya seorang itu yang kerjanya akan menyanyi mungkin dengan keadaan menggunakan suara yang kuat. Kalau kita lihat, kadang-kadang orang kata kuat sangat menjerit dan sakit telinga. Adakah itu merupakan satu perkara yang logik untuk kita terima, doktor? Itu saya rasa untuk penyanyi, okey, telinga pun mempunyai masalah juga, tapi untuk penyanyi ataupun orang yang selalu menggunakan suara tinggi ni, kita lebih peka kepada masalah pita suara. Pita suara tak ada, suara jadi serak, kan. Tapi mitos tadi tu saya rasa berkisar tentang janganlah cakap kuat sebab sakit telinga. Maksudnya bunyi tersebut apabila frekuensi dia terlalu tinggi, dia boleh menyebabkan sakit pada telinga. Contohnya di kilang ataupun di lapangan terbang yang kapal terbang baru landing tu, kan dia jalan di atas railway, ada orang yang guide dia, apa semua dia kena pakai alat protect ataupun untuk melindungi telinga sebab bunyi tersebut boleh menyakitkan telinga. Itu hanyalah mungkin mitos lah pada setengah pandangan. Yang sakit telinga tu bukan mitos sebab dia memberi ketidakselesaan dan dia akan menyebabkan seseorang itu tak boleh bear ataupun tahan dengan bunyi tersebut. Itu lagi, doktor, penting. Kadang-kadang telinga kita ni bunyi berdesing misalnya di tengah malam. Kadang-kadang orang kata ni ada gangguan-gangguan tertentu, tapi itu bukan yang kita ingin kita bincangkan. Namun dalam aspek kepakaran telinga sendiri, kalau bunyi seperti itu, bunyi benda asing dan sebagainya, itu adakah satu petanda bahawa telinga kita ada masalah sebenarnya? Betul, dia boleh jadi salah satu petanda di mana kita ada masalah telinga. Apabila bunyi berdesing ni, kita tanya juga, berdesing ni bunyi dia macam
berterusan ataupun dia mengikut nadi tup ataupun kerana perbezaan bunyi tersebut membuatkan kita boleh berfikir masalahnya di saraf ke atau masalahnya ada cecair dalam telinga ke, ada jangkitan kuman ke. Jadi bunyi memang merupakan satu petanda. Tapi banyak juga pengalaman saya di mana kita cek telinga, buat scan, buat ujian pendengaran, semua normal. Tapi dia still ada bunyi tersebut. Bila kita dah cek normal, ujian pendengaran normal, struktur dalam normal tapi masih ada bunyi tersebut, baru kita boleh tengoklah mungkin ada masalah dari segi psikologi, kan, dari segi psikiatri yang lebih besar daripada telinga inilah, kan. Dan banyak juga penyakit yang berdesing ni disebabkan oleh dia macam radio, saraf dekat telinga dalam ni, selalunya dia macam radio. Orang tua yang ada masalah dengan pendengaran yang kena pakai hearing aid ni selalu juga ada masalah berdesing. Because saraf banyak boleh memberi kesan iaitu berdesing ni kepada pesakit. Kalau kita bergerak kepada organ telinga, kalau kita lihat kepada lebih dalam, doktor menyebut berkenaan dengan kaitan telinga dan juga keseimbangan. Ramai juga yang mungkin tidak faham di manakah korelasinya ataupun kaitannya antara telinga dengan keseimbangan, dan keseimbangan yang bagaimana yang doktor cuba maksudkan di sini. Okey, telinga ini adalah selain daripada pendengaran, saya cerita tadi, dia juga berfungsi untuk mengawal proses keseimbangan badan kita. Jadi telinga dalam, khususnya telinga dalam, dia ada terowong, 3 terowong ni. Dan 3 terowong di telinga dalam ni ada kristal dalam dia, dan kristal inilah yang akan membantu kita untuk tahu posisi kita tengah baring ke, tengah ke tepi ke, kan, dan mengawal keseimbangan kita supaya tak jatuh. Contohnya kalau kita tidur ataupun pejam mata dan kita baring, kita tahu kita sedang baring. Kita pejam mata, kita pusing ke kiri atau menoleh ke kanan, kita tahu kita buat tu walaupun mata tak nampak. Inilah fungsi organ ini. Dia boleh memberitahu kita di mana kita berada, dan dia berada di telinga dalam. Di situlah di mana fungsi telinga untuk mengawal keseimbangan ini wujud. Jadi kalau saya boleh tanyakan, kalau seseorang itu buta, adakah mereka menggunakan telinga mereka? Ya, betul. Telinga ni merupakan salah satu deria yang perlu, kan, dan banyak juga haiwan yang tak boleh nampak tapi hanya bergantung pada bunyi. Itu penting. Dan juga doktor, tadi kita saksikan juga video berkenaan dengan gegendang yang mempunyai lebihan air dan sebagainya. Kita ada satu lagi video untuk kita tunjukkan kepada anda. Apakah yang kita cuba kita saksikan dahulu, berkaitan juga dengan telinga itu sendiri. Kita saksikan. Ini adalah video berkaitan dengan telinga tengah yang ada air. Dan masalah air ni dia menyebabkan selalu budak-budak lah yang saya cerita tadi, ada hingus, banyak dalam hidung, dia pergi ke telinga. Dan dia akan pergi ke telinga tengah. Apabila dia pergi ke telinga tengah ini, kita kena keluarkan air tersebut, dan inilah teknik yang kita gunakan. Kita cocok sikit gegendang tu untuk keluarkan air dan kita letak tiup di dalam telinga tersebut. Ni dekat telinga tengah ni lah, dekat sini, kat gegendang. Okey, saya terkesima melihat video tadi, dan juga ada persoalan susulan daripada itu, kes kepada bayi dan juga kanak-kanak, dan juga ada persoalan yang mengatakan bahawa kadang-kadang bayi kita baru lahir dan sebagainya ada tahi telinga dan sebagainya, kadang-kadang ibu ni geram nak cuci dan sebagainya, tapi adakah kaedah yang lain yang boleh kita maklumkan kepada ibu-ibu khususnya, bagaimana cara yang betul untuk mengorek telinga bayi ini? Okey, itu yang saya tadi pun ada yang bertanyakan tentang benda ni. Bagi saya sendiri, kalau kita nampak apa yang kita buat, boleh. Maksudnya kalau tahi telinga tu dah dekat luar sangat, setakat nak korek, nak keluarkan tu, selamat. Tapi kalau kita nak korek dengan hujungnya kita tak nampak, itu perbuatan yang bahaya. Kalau kita tak kena gegendang, kita tak lukakan terowong telinga, tak apa. Tapi kalau kita sebab kita tak nampak, itu yang jadi bahaya. Jadi ya, saya tahu tabiat korek ni ramai orang suka, tapi kita kena tahu apa yang kita buat, kan. Kita kalau nampak boleh, kalau tak nampak itu biar, sebab telinga ni ada mekanisme sendiri untuk keluarkan tahi telinga. Macam saya sebut tadi, saya lama tak korek telinga. Tak ada masalah pun, saya cek dengan kamera, tak ada pun tahi telinga. Sebab adalah sikit-sikit dekat terowong tu. Sebab tahi telinga ni dia ada fungsi dia. Ada fungsi? Dia ada fungsi dia. Dia adalah benda yang dicipta untuk memerangkap habuk. Dia juga merupakan salah satu sistem pertahanan penyakit dalam telinga. Dia ada fungsi dia dalam tu, dan
cara pembersihan dia pun ada. Sebab kita ada bulu-bulu kecil dalam telinga yang akan keluarkan dia sendiri. Selalunya lepas mandi, bangun tidur, kita akan nampak dia akan keluar sendiri. Sebab tu bila kita korek, bila kita buat benda yang mengganggu fungsi sendiri telinga tu, lama-lama fungsi tersebut pun terganggu. Sebab tu orang yang korek ni dia terpaksa korek selamanya pasal fungsi dia dah tak ada. Fungsi asalnya dah diganggu. Ini ilmu baru untuk saya. Saya baru tahu rupanya ada fungsi-fungsi tertentu dan juga mungkinlah kalau anda dengar apa yang doktor kongsikan kepada anda, mungkin lepas ini kita perlu berhenti tabiat mengorek telinga dengan cara yang salah. Sebenarnya itu menyebabkan banyak punca-punca penyakit dan sebagainya. Baik doktor, sebelum kita berehat sekali lagi, kita ingin lihat juga berkenaan dengan penyakit telinga ini adalah worst case scenario-nya adalah berkaitan dengan kanser telinga. Saya sejujurnya jarang mendengar orang mempunyai kanser telinga. Adakah itu satu kanser yang jarang atau bagaimana klasifikasinya, doktor? Ya, kanser telinga ni wujud. Walaupun dia betul macam Hafiz cakap tu jarang. Tapi kanser ataupun sel yang tak normal ini dia boleh menjangkiti ataupun dia boleh ada di setiap organ pun, termasuk telinga, walaupun dia jarang. Jadi selalunya di telinga kanser yang boleh ada, kalau saya cerita telinga luar tadi pasal dia ada kulit, dia sama kulit dengan kulit luar. Kanser kulit pun boleh ada di telinga dan dia akan diklasifikasi sebagai kanser telinga. Telinga tengah, telinga dalam yang berkaitan dengan telinga dalam kita ni, dia dekat dengan otak. So apa-apa kanser dekat otak pun boleh efek pada telinga. Jadi telinga juga tak bebas daripada kanser-kanser, dan rawatan kanser untuk telinganya sudah tentulah lebih agresif untuk kita buang. Walaupun ia satu kanser yang rare ataupun jarang ditemui, namun ia perlu juga penjagaan yang rapi supaya tidak ada kes-kes sedemikian berlaku pada diri kita. Baik, kita berehat sekali lagi dan selepas ini kita ingin bawakan kepada anda persoalan berkenaan dengan mitos-mitos berkenaan dengan penyakit ataupun masalah pendengaran telinga. Tapi jangan ke mana dulu, kita rehat sekali lagi. Kembali selepas ini dalam Bicara DR. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Jemilah Mahmud, penasihat kepada Perdana Menteri untuk hal ehwal kesihatan awam. Vaksin yang kita telah beli adalah vaksin yang berkesan dan selamat. Vaksin seperti Pfizer dan AstraZeneca yang kita telah perolehi telah diuji kepada puluhan ribu orang sebelum ia diluluskan di negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Vaksin Pfizer didapati mempunyai tahap keberkesanan sehingga 95%. Itu adalah tahap keberkesanan yang sangat tinggi. Vaksin ini juga selamat dan tidak menyebabkan kesan sampingan yang serius. Kalau ada pun, mungkin sakit sedikit di bahagian suntikan seperti mana suntikan yang kita terima biasanya di klinik atau di hospital. Walaupun vaksin ini tidak diwajibkan, saya merayu kepada semua yang layak untuk mendapatkan vaksin ini. Ingat, kita bukan hanya melindungi diri kita apabila kita menerima vaksin COVID-19, tetapi kita juga memastikan orang lain juga selamat. Lindung diri, lindung semua. Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun.
semua, saya Faris Atras, pengusaha syarikat pembersihan. Sebagai ahli perniagaan dan juga majikan, saya amat menantikan untuk kita semua divaksinasi. Vaksinasi sebenarnya dapat menjana semula ekonomi yang terjejas akibat PKP. Dengan ekonomi yang baik, secara tidak langsung memberi peluang pekerjaan kepada lebih ramai lagi. Oleh itu, buat pilihan bijak dengan vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Baik, masih lagi setia bersama dengan Bicara DR di saluran Berita RTM dan juga kepada yang menonton di Facebook Live Berita RTM. Saya melihat ada beberapa soalan yang perlu ajukan kepada doktor. Namun kita beri laluan dulu kepada kapsul farmasi berkenaan dengan hari ini awasi produk makanan yang membuat tuntutan perubatan. Apakah yang dimaksudkan dengan itu? Kita saksikan dulu kapsul farmasi. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan awasi produk makanan yang membuat tuntutan perubatan. Trend pengambilan produk makanan kesihatan di Malaysia semakin hari semakin popular dalam sesetengah golongan masyarakat. Lambakan produk makanan kesihatan yang terdapat dalam pasaran telah menyebabkan kekeliruan kepada pengguna kerana pengguna tidak dapat membezakan sama ada produk tersebut adalah ubat ataupun produk makanan. Tambahan pula, produk makanan kesihatan juga didapati sering kali membuat tuntutan perubatan yang tidak munasabah dan ini telah menimbulkan persoalan sama ada produk tersebut selamat untuk diambil atau tidak. Menurut Akta Makanan 1983, makanan adalah sebarang bahan yang dikilangkan, dijual atau diberi gambaran untuk digunakan sebagai makanan atau minuman. Apabila sesuatu produk tersebut dikelaskan sebagai makanan, maka ia tidak boleh membuat sebarang tuntutan atau akuan perubatan. Masyarakat perlu mengambil maklum bahawa produk makanan adalah di bawah kawalan bahagian keselamatan dan kualiti makanan BKKM, manakala ubat pula dikawal oleh pihak berkuasa kawalan dadah PBKD melalui bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA, dan bahagian penguatkuasaan farmasi pula telah diberi tanggungjawab untuk menguatkuasakan Akta Raca 1952 dan Akta Jualan Dadah 1952 dan peraturannya serta Akta Ubat Iklan dan Penjualan 1956. Iklan produk makanan tidak boleh membuat akuan tentang kegunaan dalam pencegahan, pengurangan, perawatan atau penyembuhan penyakit, gangguan atau keadaan fisiologi badan. Produk makanan hanya dibenarkan membuat akuan fungsi nutrien sahaja. Contohnya, kalsium membantu dalam perkembangan tulang dan gigi yang kuat dan bukannya produk tersebut boleh mencegah osteoporosis. Akuan mencegah osteoporosis adalah tidak dibenarkan. Terdapat 20 penyakit yang dilarang untuk diiklankan kepada orang awam. Ini termasuklah membuat tuntutan pencegah atau merawat penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi, sakit jantung dan pelbagai lagi. Sekiranya produk makanan membuat tuntutan perubatan, produk tersebut perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah. Penjualan produk tidak berdaftar merupakan satu kesalahan di bawah Akta Jualan Dadah 1952 dan jika sabit kesalahan, individu tersebut boleh dihukum dengan denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Orang ramai boleh mengemukakan aduan kepada bahagian penguatkuasaan farmasi KKM melalui talian 0378413200 atau cawangan penguatkuasaan farmasi di negeri masing-masing atau melalui sistem pengurusan aduan awam Kementerian Kesihatan Malaysia SISPA KKM secara dalam talian. Sekiranya mendapati sesuatu produk makanan membuat sebarang tuntutan perubatan atau disyaki mengandungi bahan terlarang, agar tindakan sewajarnya dapat diambil oleh KKM. Pengguna juga boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1-800-886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan ubat-ubatan. Berwaspadalah dengan iklan produk makanan kesihatan yang membuat tuntutan berupaya merawat penyakit. Semak status pendaftaran produk dengan melayari www.npra.gov.my atau muat turun secara percuma aplikasi NPRA Product Status di Google Play atau Apple App Store. Dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil sebarang produk. Berkenaan dengan ubat-ubatan dan sebagainya. Terus saja saya nak kaitkan dengan apa yang dikongsikan oleh Sofatul berkenaan dengan ubat. Ubat untuk sakit telinga ini bagaimana doktor? Kalau mereka ini sakit telinga sebagainya, apakah jenis ubat yang selalu digunakan?
Kalau sakit telinga tu disebabkan oleh jangkitan kuman, sudah tentu kita ada antibiotik dalam bentuk titisan. So antibiotik dalam bentuk titisan ni boleh kita titiskan dalam telinga untuk pergi kepada tempat di mana bakteria tu banyak. Selain daripada tu juga fungus ataupun jangkitan fungus pun kita ada antifungal. Untuk kita titiskan, ada dalam bentuk krim yang kita boleh sapu, dan untuk mana-mana jangkitan kuman pun antibiotik makan seharusnya kita bagi jugalah untuk memulihkan jangkitan kuman tersebut. Selain daripada itu, ada juga beberapa vitamin contohnya yang boleh membantu pemulihan saraf. Apabila kita ada masalah kurang dengar yang ringan, kita boleh cuba ginkgo, kita boleh cuba vitamin B contohnya yang boleh bantu dalam pemulihan saraf ataupun telinga dalam kita. Ini adalah contoh-contoh ubat yang ada untuk membantu kesihatan telinga kita. Baik, Doktor, saya ingin meraihkan satu soalan di Facebook daripada Muhammad Hazrul. Ini famous lah berkenaan dengan perkara ini, berkenaan dengan kalau telinga kita masuk air, boleh tak kita masukkan air lagi sekali ke dalam telinga kita dan ketuk telinga sebelah satu lagi untuk keluarkan air. Itu adakah kaedah yang memang popular? Saya boleh katakan saya pun pernah buat dan juga benda itu kadang-kadang menyeronokkan juga masukkan air dalam telinga. Tapi cara itu adakah baik untuk telinga kita? Macam mana dia masuk telinga air tu? Ambil shower tu? Titiskan. Titiskan. One to drop guna untuk apa? telinga. Macam tangan. Oh, okay. Boleh. Ya, apabila air masuk dalam telinga ni sudah tentu kita rasa tak selesa kan, berat sebelah. Tapi macam saya ceritalah, dia telinga ni kalau masuk air pun lama-lama air tu akan terkeluar juga. Walaupun dibiarkan. Walaupun dibiarkan. Kalau kita tak ada lubang lah dekat gegendang tu. Sebab dia tak akan pergi lebih pada gegendang tu. Kalau kita normal, tak ada lubang, tak ada sakit, dia akan terkumpul kat terowong ni saja, dekat kita punya corong telinga. Jadi nanti bila kita solat, contoh sujud ke, bergerak ke, tidur, baring kanan kiri, dia akan keluar juga. Tapi kalau kita nak cepat, solusi yang cepat, saya rasa Encik Azrul tu betul lah tu juga. Kan masukkan sikit, ketuk, cuba pusing-pusing kepala, dia akan keluar. Itu tak ada masalah. Boleh dibuat untuk keluarkan air dengan cepat. Cara yang betul lah, tapi tidak mendatangkan masalah kalau tidak berlebihan lah. Kalau tuang pula satu jam tu satu masalah besar pula. Air panas pula ke apa, masalah lain lah. Itu masalah. Baik, tadi kita dah janjikan kepada anda untuk kita bawa kepada mitos-mitos berkaitan dengan masalah pendengaran ini. Kita lihat bahawa doktor sudah menyebut bahawa ia bukan terjadi kepada golongan tua saja. Golongan muda kanak-kanak juga mengalaminya. Dan kita bergerak kepada mitos yang kedua berkenaan dengan adakah penyakit masalah pendengaran ini berkaitan dengan keturunan ataupun genetik itu sendiri, doktor? Dia ada elemen genetik, terutamanya masalah yang melibatkan telinga dalam ataupun masalah saraf tadi. Saraf ni selalunya dia terjadi kepada satu orang yang sudah berumur lah. Kalau ayah dia ada masalah tak dengar pada umur 60, dia pun ada risiko untuk tak dengar dalam usia 60 tahun. Pasal ini kerana faktor genetik tu tadi. Dia mewarisi baka ataupun genetik daripada ayahnya. Tentang masalah-masalah lain pun ada peranan genetik. Contohnya, jika corong telinga seseorang itu sempit, sebab genetik keluarganya sempit dan menyebabkan kurang dengar, dia pun ada risiko untuk mendapat perkara yang sama. Jadi sudah tentu genetik mempengaruhi juga masalah-masalah telinga ini. Okey, itu penting. Rupanya ada juga manusia dilahirkan dengan lorong yang sempit. Ada. Okay. Contohnya bayi yang ada sindrom. Kan? Ataupun orang yang ada telinga dia, cuping dia tak sempurna, kecil, terowong dia pun kecil dan sebagainya lah. Itu juga masalah. Dan satu lagi, doktor, mitos yang mengatakan bahawa orang pekak adalah orang yang bisu dan juga orang bisu semestinya pekak. Apa kaitannya dalam dua perkara ini? Ini yang saya rasa saya dah kupas tadi juga. Mitos ini boleh jadi benar, terutamanya pada budak-budak lah. Macam saya cerita tadi, apabila budak tu tak boleh nak menyebut perkataan, mungkin sebab dia tak dengar. Inilah kaitan pendengaran dan pertuturan. Kerana apabila kita tak boleh dengar, kita tak boleh belajar nak bertutur. Kan, untuk kita belajar untuk bertutur itu kita mesti mendengar dahulu. Jadi disebabkan itulah saya kata adanya mitos, tak dengar maka dia tak boleh
bercakap. Itulah kaitannya jelas. Jadi perlu jugalah untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya. Betul. Dan doktor, yang paling penting sekali adalah berkenaan dengan alat pendengaran. Sekiranya mereka ada masalah pendengaran, dan kita dapat lihat ada individu-individu tertentu yang memakai dan sebagainya. Dan juga ada mitos mengatakan ianya mahal, berat dan juga memalukan untuk mereka pakai dan sebagainya. Tapi itulah alternatif yang perlu digunakan dan juga disarankan oleh doktor. Mitos berkenaan dengan itu, mungkin doktor boleh jelaskan berkenaan dengan penggunaan bagaimana ia beroperasi untuk menghasilkan pendengaran kepada kita. Okey. Apabila kita bercakap tentang alat bantu dengar ini ataupun hearing aid ini, sudah tentulah ada stigma. Stigma daripada orang awam. Kenapa dia kena pakai alat tu? Dia tak dengar ke? Ataupun dia tak ada telinga ke? Kan? Macam-macam bermain apabila kita nampak seseorang itu memakai alat bantu dengar. Sudah tentu stigma ini memainkan peranan tentang emosi, tahap keyakinan diri dan sebagainya. Akan tetapi alat bantu dengar yang ada sekarang ni sangat canggih. Dia ada yang besar macam dulu pun ada yang kita tak nampak pun ada. Yang ditaruh di dalam terowong. Tapi dia ada wayar kecil je, kita tak nampak pun. Jadi untuk mengatasi stigma ni, jenis alat bantu dengar tu penting. Dan juga saya secara peribadi nampak stigma ini semakin lama sudah semakin berkurangan. Kerana masyarakat kita sudah ada banyak pendidikan tentang masalah ini. Awareness tu dah tinggi, jadi tak ramailah orang boleh mengata ke mengutuk kalau ada orang pakai alat bantu dengar ni. Alat bantu dengar ni dia bagus kerana terutamanya untuk masalah pendengaran disebabkan oleh saraf. Sebab tak banyak treatment yang kita boleh offer. Nak ganti saraf tu, nak jahit saraf tu, tak boleh, susah nak buat. Jadi sebab tu alat bantu dengar ni dia akan menghasilkan bunyi yang boleh membantu saraf itu transfer bunyi tersebut ke otak. Penting penjelasan. Dan juga kita ingin saksikan satu lagi slide untuk kita tunjukkan kepada anda dan perlunya penjelasan daripada doktor yang kita ingin dapatkan jawapan sebenarnya berkenaan dengan yang kita saksikan ketika ini. Ini apa sebenarnya kalau kita boleh ceritakan? Okey, ini kalau dalam bahasa orang putih dia cauliflower ear. Cauliflower. Pernah tengok cauliflower? Okay. Ini bahagian telinga, cuping telinga yang selalu terdedah. Satu, kalau kita tengok ni sering terjadi pada ahli tinju, MMA, fighter, orang gigit telinga, orang tumbuk telinga. Telinga luar kita ni, cuping telinga ni, dia ada tulang rawan. Dan yang menyeliputi tulang rawan itu adalah kulit. Jadi apa-apa kecederaan yang terjadi boleh terkumpul di antara tulang rawan dan kulit tersebut. Dan apabila terjadi begitu, bentuk cuping itu pun akan berubah. Dan dia selalunya akan menyerupai bentuk cauliflower. Sebab tu kita selalu panggil cauliflower ear. Selalunya repeated ataupun berulang kali trauma pada telinga, berulang kali jangkitan kuman pada telinga, cuping telinga itu boleh menyebabkan terjadinya perkara begitulah. Ya, ia lebih kepada jangkitan kuman. Baik doktor, itu adalah antara penerangan kepada anda semua berkenaan dengan punca, gejala dan juga bagaimana kaedah rawatan serta mitos dan juga fakta berkaitan dengan masalah pendengaran ini doktor. Dan juga minit-minit terakhir ini mungkin doktor boleh nasihatkan dan juga pesanan sempena dengan Hari Pendengaran Sedunia yang kita sambut semalam doktor. Okey, terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya dalam rancangan ini. Dan nasihat saya, masalah telinga ini melibatkan semua golongan daripada bayi sampai ke tua. Dan jika kita rasa ada masalah telinga bernanah, kurang dengar, masalah keseimbangan, cepat-cepatlah datang untuk bertemu dengan pakar untuk melakukan pemeriksaan lanjut. InsyaAllah. Saya suka dengan perkongsian doktor, straightforward, terus terang dan juga apa yang ingin anda tahu. Dan juga terima kasih kepada semua yang bertanyakan soalan di Facebook Live Berita RTM. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Ahmad Kushairi Khalid, pakar otorinolaryngologi. Susah saya nak sebut. Kali ini dia gagal sikit. ENT lah bahasa mudahnya. Otorinolaryngologi. Okey, itu dia sebutan berbelit-belit untuk saya sebut, dan itulah kepakaran doktor sendiri. Terima kasih lagi doktor atas perkongsian yang jelas berkenaan dengan sakit telinga ini. Dan juga kepada anda, sayangi telinga anda. Dan juga penting untuk saya ingatkan kepada anda, daftarkan diri anda sebagai penerima vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera yang kini sudah pun dikemaskini oleh MySejahtera sejak awal pagi tadi. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk divaksinasi. Terima kasih kepada penonton Bicara DR pada malam ini. Kita jumpa minggu depan dengan topik yang lebih menarik. Saya Hafiz Hasan. Assalamualaikum dan selamat malam.